silakan. Silakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa muttaqin wa qadda mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah Faidah minkum bima kuntum ta'malun. Sallallahu alaihi. Yang bermaksud kata olehmu ya Muhammad, mati yang kamu cuba melarikan diri daripadanya, maka sesungguhnya ianya akan mendapati kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang bersifat mengetahui perkara gaib dan perkara yang tiada. Kamu akan diberitahu tentang apa yang telah kamu kerjakan ketika hidup dalam dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'idin Allah bihi khairan fakih." Yang maksud barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan sesuai dengan paham di dalam agama. Yang mati silakan berimam, punya sembilan, kemudian mengurusi surau dan puasa surau, bahkan haji dan hajah yang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi tuan-tuan pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah tauhid ataupun bab akidah insya-Allah. Baik, malam ni kita lihat di muka surat apa tu? 238 lihat 238 ta'alluq ilmu. Hari itu kita dah bincang mengenai ta'alluq qudrah dan iradah. Yang mana ta'alluq qudrah iradah ini ialah ijad wal i'dad. Ijad wal i'dad, mengadakan dan juga mentiadakan. Baik, bagaimana pula ta'alluq ilmu? Ta'alluq ilmu ni dia ta'alluqnya inkishaf. Inkishaf lah, tersingkap ataupun terbuka. Dan dia ta'alluqnya kepada sekalian benda yang wajib dan jaiz dan mustahilat. Ta'alluq pada benda yang wajib dan juga benda yang harus dan juga benda yang mustahil. Berbeda dengan qudrah iradah. Qudrah iradah dia ta'alluq ala kulli mungkinat.
di atas segala benda yang mungkin. Ilmu takluknya pada sekalian benda wajib dan harus dan mustahil. Sama dalam masa pula dia takluk kepada sekalian maujudat, bijami'in maujudat. Sekalian benda yang maujud ataupun benda wujud, maka takluklah sama dalam masa. Baik, jadi malam ni kita lihat yang pertama takluk ilmu. Ilmu ialah satu sifat yang wajib yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu ni takluknya kepada benda wajib. Kan benda wajib. Ilmu takluknya pada benda wajib, al-wajibat. Kemudian wal mustahilat dan juga menjazat. Kemudian jalan takluk ilmu tu ialah inkishaf. Inkishaf maknanya terang, meliputi segala sesuatu ataupun terbuka ataupun tersingkap. Inkishaf. Kemudian baru bahagian takluknya satu saja, iaitu takluk tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Maksud tanjizi qadim iaitu mengetahui pada azali segala yang wajib, iaitu mengetahui akan zat dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanjizi qadim. Tanjizi maknanya tembuslah. Qadim lah. Di alam qadim lah. Dan rizi maknanya tembus, lulus. Kemudian kalau suluhi patut pada azali. Patut suluhi kan. Nanti kita dah bincang mengenai suluhi, sekarang ni tanjizi. Jadi takluk ilmu tadi dia takluk tanjizi qadim. Yang pertama lah tanjizi qadim, iaitu mengetahui pada azali segala yang wajib, iaitu mengetahui akan zat dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu dikatakan wajibat tadi. Mengetahui segala yang Allah Ta'ala, mengetahui zatnya sendiri dan juga sifatnya sendirilah. Itu juga pada yang mustahil. Bagaimana takluk ilmu pada benda yang mustahil? Iaitu segala yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau syarikul bari. Syarikul bari, maksudnya Allah Ta'ala mengetahui dia tiada sekutu. Itu maksudnya tu. Takluk pada mustahil tu, maksudnya Allah Ta'ala mengetahui dia tidak ada sekutu. Sebab dia tunggal, dia nesa. Jadi segala yang syirik pada Allah Ta'ala ataupun syarikul bari ini, Allah Ta'ala tahu dia tak ada syirik, dia tak ada sekutu. Kemudian benda harus, juga dia mengetahui segala yang harus, iaitu segala yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada benda tu telah ada atau yang akan diadakan, dan juga sesuatu yang akan ditiadakan. Sama ada benda tu dah ada, akan ada ataupun belum ada, itu semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya takluk ilmu Allah Taala ni kepada segala benda yang jazat, benda yang harus. Masuklah alam lah, kita lah semua. Jadi Allah Ta'ala tahu mana benda yang dah wujud, mana benda yang berwujud, dan mana benda yang tidak wujud, tidak diadakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka ilmu tu dia tidak ada ta'alum suluhi qadim, dan tiada tanjizi hadis. Kerana yang demikian itu menunjukkan Tuhan itu jahil, dan ilmunya itu tidak meliputi. Jadi maknanya takluk ilmu ni dia meliputi kepada tanjizi qadim saja. Itu yang pertama, takluk dia atas benda yang wajib, mustahil dan harus. Yang pertama. Yang kedua, takluk dia tadi dalam bentuk inkishaf, terbuka ataupun tersingkap. Kemudian takluk dia tadi meliputi kepada benda tanjizi qadim saja, benda yang qadim. Boleh. Iaitu mengetahui pada azali segala benda yang wajib, benda yang harus dan benda mustahil. Benda yang wajib maknanya dia mengetahui dialah Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu. Yang kedua, dia mengetahui dia tiada sekutu, tidak ada perkongsian kuasa dengan Tuhan yang lain. Kemudian dia mengetahui
benda itu dah dicipta atau belum diciptakan, ataupun tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan ta'alluq. Ta'alluq maksudnya talabus sifat amrul zaid anizat. Menuntut sifat akan kekuatan tambahan di atas zat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ta'alluq. Dan perkataan ta'alluq ni dah banyak kali diulang lah. Jadi maka pada ilmu tu dia tak ada ta'alluq sulhul qadim atau tanjizi hadis, kerana yang demikian tadi menunjukkan Tuhan tu jahil dan ilmunya seolah macam tidak ada meliputilah ataupun tidak ada isyaf. Dan ta'alluq qudrah, iradah dan ilmu tu secara betul-betul, iaitu ta'alluq qudrah mengikut ta'alluq iradah dan ta'alluq iradah mengikut akan ta'alluq ilmu. Jadi masing-masing dia kait-kaitnya antara satu sama lain. Jadi ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah bergantung kepada qudrah, qudrah bergantung kepada ilmu. Ilmu juga bergantung kepada hayat hidup. Kalau Tuhan tak hidup, macam mana dia nak menjadikan sesuatu, menciptakan sesuatu, menciptakan alam dan sebagainya. So mestilah Tuhan tu hayat, mestilah Tuhan tu punya sifat hidup. Tanpa hidup maka dia tak boleh mencipta apa-apa. So yang pertama kuas hiduplah, hayat. Ataupun kalau kita nak lebih jauh lagi, Allah Ta'ala tu wujud. Kalau tak wujud, macam mana dia dah hidup? So yang pertama wujud, lepas tu dia hayat hidup, lepas tu dia pun ada ilmu, kemudian qudrah dan iradah. Jadi lima perkara ni antara kait-kait antara satu sama lain saja. Baik, itu dikatakan ta'alluq ilmu. Dan ilmu Allah Ta'ala ini tidak berkurangan. Tidak pernah berkurangan. Dia meliputi semualah perkara. Benda wajib, benda yang harus dan juga benda yang mustahil, semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh jahil. Tidak didahului tidak ada. Macam kita didahului oleh tidak ada. Lepas tu dengan kita belajar, proses pembelajaran, masuk tadika, masuk sekolah rendah, masuk menengah, masuk universiti dah kan. Jadi kita punya ilmu tu bertambah. Ataupun kita tak masuk mana-mana pun, tapi kita tengok pada environment, suasana semasa di sekitar kita. Jadi suasana sekitar kita pun mempengaruhi kehidupan kita juga. Walaupun kadang-kadang orang tu dia tidak ada belajar secara formal, dia tak masuk sekolah mana-mana, tapi dia belajar tengok pada suasana di sekeliling dia lah, di sekitar dia. Dengan situ dia pun dapat belajar juga. Belajar, cuma tahap pembelajaran orang yang mendapat pendidikan formal dengan tak formal kan berbeza lah. Ada tu. Baik, kemudian ta'alluq sama' dan basar. Kalau disebut dalam kitab Ummu Barahin, ataupun kitab Matan Sanusi yang dikarang oleh Syekh Syamsul Sanusi, as-sam'u wal basar muta'alliqani bi jami'il mawjudat. As-sam'u wal basar, sama' dan basar itu ta'alluq keduanya dengan sekalian bi jami'il mawjudat, dan benda yang mawjud ataupun benda yang wujud ataupun benda sesuai dengan apa yang disebut dalam kitab ini. Kedua sifat itu tertentu pada yang mawjud. Yang ada, sama ada mawjud itu wajib atau harus, dengan syarat yang harus itu mawjud. Kerana ada yang harus itu tidak wujud. Contohnya mungkin dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dijadikan seperti berimannya Abu Lahab. Berimannya ilmu Abu Lahab ni mustahil lah. Benda tak wujudlah sebab Abu Lahab memang tak beriman. Jadi ini dikatakan sebagai mungkin dalam ilmu Allah Ta'ala dan dia tidak wujud. Dia benda tak wujud kan? Sebab benda wujud ni pun dia ada 3 jenis kan? Ada 3 jenis mungkinat. Benda mungkin dia ada 3 jenis. Satu, benda yang wujud
yang dah wujud, ada yang belum wujud, benda yang akan wujud dan sebagainya. Dia ada pembahasan tu kan. Hari tu kita dah bincang lah benda tu. Benda yang wujud ni ada banyak, ada 4 jenis. Baik, seterusnya kemudian kita lihat kepada baik, kemudian maka tidak termasuk dalam takluk sama dan masa dalam bab berimannya Abu Lahab ni, sebab Abu Lahab memang tak beriman. Maka dianya tidak termasuk dalam takluk sama dan masa Allah Ta'ala, kerana telah bertakluk ilmu Allah Ta'ala bahawa Abu Lahab tu tidak beriman. Itu juga tidak bertakluk sama dan basar itu kepada yang mustahil, kerana benda mustahil adalah benda yang tidak wujud. Kerana tidak wujudnya benda mustahil. Jadi sama, mana sama akan mendengar, basar akan melihat. Jadi sifat sama dan basar ini dia tidak takluk kepada benda yang mustahil wujud. Benda yang mustahil wujud dia tidak akan takluk Allah Ta'ala. Dia mesti benda yang maujud saja. Kan sebut tu maujud saja, benda yang ada saja. Benda yang ada saja, sama benda tu wajib ada ataupun harus ada. Mana benda yang wajib ada, itulah Allah Ta'ala lah. Sifat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tu wajib ada. Mana benda yang harus ada, diri kita lah. Diri kita, alam dan sebagainya harus ada. Jadi sama basar ni dia takluk kepada segala benda yang maujud, benda yang ada, sama ada Allah Ta'ala sendiri ataupun alam, dengan syarat benda tu dah ada, telah pun wujud. Kalau benda tu belum ada, seperti beriman Abu Lahab, jadi dia dah tak takluk lah, tidak takluk lah sama basar ni. Sebab apa? Mustahil berimannya Abu Lahab, sebab Abu Lahab tu memang kan tak beriman. Betul kan? Ya tu. Itu juga dengan Fir'aun, begitu juga dengan Namrud, begitu juga dengan siapa lagi? Abu Jahal dan sebagainya. Ini antara orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan takluknya itu ialah inkishaf. Dia sama juga macam ilmu tadi, inkishaf. Mana terang ataupun tersingkap. Asal mana inkishaf ni tersingkap ataupun meliputi segala sesuatu. Jadi inkishaf ilmu tak sama dengan inkishaf sama. Inkishaf sama tidak sama dengan inkishaf basar. Walaupun tiga-tiga sifat ni dia takluknya inkishaf, tersingkap atau terbuka, tetapi masing-masing ada perbezaan di antaranya. Berkata takluk ilmu inkishaf, tapi inkishaf sama dengan ilmu tidak sama. Itu juga dengan inkishaf basar, melihat, itu tak sama. Kerana setiap satu sifat Allah Ta'ala itu mempunyai perincian yang tersendiri. Jika sama, maka terjadilah tahsilul hasil antara dua sifat yang sama pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan terjadi tahsil hasil lah. Tahsil mana yang mengadakan benda yang dah ada. Tahsil hasil mana mengadakan yang dah ada. Benda yang dah wujud, walaupun tak ada lagi. Kan? Contohnya, contoh tahsil hasil sebut dalam kitab Tauhid seperti menambah bukit, menambah gunung. Jadi gunung tu memang dah tinggi dah, yang kita nak pergi tambah apa. Jadi buat kerja sia-sia lah. Buat kerja sia-sia. Ataupun contohnya mencurahkan air ke dalam laut. Mencurahkan air ke dalam laut. Jadi benda sia-sia lah. Sebab laut tu memang dah besar lah, walaupun kita nak curahkan. Jadi kalau sama tu tidak ada inkishaf, basar pun dah ada inkishaf, kemudian ilmu pun ada inkishaf,
Jadi seolah-olah macam benda yang sama lah. Oh, jadi sebenarnya tidak. Jadi kisah ilmu berbeza dengan kisah sama. Kisah sama berbeza dengan kisah pasar. Sebab kalau sama akan terjadinya tahsilul hasil, maksudnya mengada benda yang dah ada. Benda yang dah ada. Jadi lemahlah pada Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, ini kisah ilmu tidak sama dengan kisah sama. Kisah sama tidak sama dengan kisah pasar. Melihat dan juga mendengar sebagainya. Kemudian maka bahagian ta'alluq terbagi pada 3 bahagi. Jadi untuk sama dan masal ni dia ada 3 bahagian ta'alluq. Yang pertama ta'alluq suluhil qadim. Suluhil qadim maknanya patut dan layak bagi Allah Ta'ala mendengar dan melihat akan perkara yang harus yang akan diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna ta'alluq suluh. Suluh maksudnya patut. Asal mana suluh ni dia ada banyak makna sebenarnya. Suluh juga bermakna damai. Suluhul Hudaybiyah. Suluhul Hudaybiyah mana perjanjian Hudaybiyah. Ataupun suluh orang berkahwin dia ada suluh. Suluh maksudnya damailah. Masalah rumah tangga berpecah-pecah kan, bergaduh suami isteri bergaduh, jadi dilantik pegawai suluh. Suluh maknanya dia mendamaikan. Tapi di sini makna suluh maksudnya patut. Patut dan layak bagi Allah Ta'ala mendengar dan melihat akan perkara yang harus yang akan diadakan oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'alluq tanjizi qadim. Tanjizi maknanya tembus. Lepas ataupun tembus, iaitu mendengar dan melihat kepada yang wajib seperti zat dan juga sifatnya Allah Ta'ala. So mana Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar akan benda yang wajib, iaitulah dia mendengar zatnya sendiri dan juga mendengar sifatnya sendirilah, serta dia melihat akan zat dan juga sifat Allah Ta'ala sendiri. Kemudian yang ketiga, ta'alluq tanjizi hadis. Tembus, lulus untuk benda baru, iaitu mendengar Allah Ta'ala pada sesuatu benda yang baru. Mendengar ataupun melihatlah. Ada satu lagi, yang tiga tu, iaitu mendengar atau melihat pada suatu perkara yang baru yang dijadikannya pada setiap ketika dan juga setiap saat. Okey, itu dikatakan tanjizi hadis. So maknanya sama dan basar mempunyai 3 bahagian ta'alluq. Pertama ta'alluq suluhil qadim, yang kedua ta'alluq tanjizi qadim, yang ketiga ta'alluq tanjizi hadis. Dan ta'alluq sama pasal ni dia ta'alluq ala kulli ataupun bi jami'il mawjudat, pada sekalian benda yang wajib. Ta'alluq ilmu tadi ta'alluqnya bi jami'in wajibat wal jaizat wal mustahilat. Ta'alluqnya kepada segala benda yang wajib, benda yang harus dan juga benda yang mustahil. Sementara ta'alluq qudrah dan iradah, ta'alluq qudrah iradah bi jami'il mumkinat, kepada segala benda yang mungkin. Cuma ta'alluq qudrah ni panjanglah, panjang lebar puasa itu. Dia ada berapa ta'alluq? Ada 8 kan? 8 ta'alluq dia. Itu qudrah. Iradah ada berapa ta'alluq? 3 kan? Ada 3. Lepas tu adalah pembahasan lagi lah, yang lebar pembahasan dia berkenaan qudrah iradah. Habis. Kemudian ta'alluq kalam. Ta'alluq kalam pula. Ta'alluq kalam sama juga dengan ta'alluq ilmu. Ta'alluq kalam ni sama dengan ta'alluq ilmu. Iaitulah, kalau ta'alluq ilmu, ta'alluqnya kepada sekalian benda wajib, benda harus dan mustahil. Jadi juga itu juga dengan kalam. Kalau kalam juga ta'alluqnya kepada benda wajib, benda mustahil dan benda harus. Bi jami'il wajibat wa jaizat wa mustahilat. Cuma ta'alluqnya itu dia dalam bentuk dilalah. Dia bukan inkisyaf. Kalau ilmu tadi inkisyaf.
Sama dengan masa pun inkisyaf, terbuka ataupun tersingkap. Kalam pula dilalah penunjuk. Penunjuk ataupun petunjuk. Maknanya pada ayat Quran ni setiap ayat tu dia ada menunjukkan benda wajib, benda harus dan benda mustahil. Ayat Quran yang kita baca lah, ini kita lihat bawah. Maka ta'aluk dan qadim itu telah berkata Tuhan itu pada azali dengan kalamnya wajib. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata dzikri." Wa aqimis sholata dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah Taala, tiada Tuhan selain daripada aku. So maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Ini kepada benda wajib. Ini ta'aluk kalam tadi kepada benda wajib. Mana ayat Quran yang kita baca ni menunjukkan kepada diri Allah Ta'ala tu yang bersifat esa, yang wajibul wujud. Innani anallah, semuanya aku adalah pula Allah. Kata Allah Ta'ala declare dia adalah Tuhan. Innani anallah, dia declare, dia terus terang menyatakan dia Allah. Dan dia terus terang menyatakan dia tiada sekutu. Tak? La ilaha illa ana, tidak Tuhan melainkan aku. Fa'bud ini sembahlah aku, wa aqimis solat dan dikasihkan untuk mengingati aku. Jadi pada ayat ni surah Taha 14 ni Allah Ta'ala declare, dia terus terang menyatakan bahawa dia adalah Tuhan. Jadi Al-Quran ini menunjukkan kepada benda wajib. Wajib mana? Pada diri Allah Ta'ala yang wajib wujud lah. Wajib wujud dan dia adalah Tuhan yang Esa, yang tidak sekutu bagi Allah Ta'ala. Itu dia katakan dilalah tu, penunjuk. Mana hasil daripada ayat ni menunjuki, dilalahnya menunjuki di atas Allah Ta'ala yang bersifat wujud, yang Esa, yang tiada sekutu melainkan Allah Ta'ala. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kan? Jadi ayat Quran yang kita baca ni menerangkan kepada kita, kalau kita lihat pada tafsirannya, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu Esa. Jadi ayat ini menunjukkan ataupun dilalahnya menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tiada sekutu bagi Allah Ta'ala. Kata yang pertama. Atau yang mustahil. Ini yang mustahil pula. Tadi benda wajib. Ini ayat Quran juga. Tapi ayat Quran ni Allah Ta'ala declare dia tiada sekutu. Aku bukan Tuhan yang daripada tiga Tuhan. Gitu. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisun salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid fa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu yang ketiga daripada tiga Tuhan. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisun salasa. Sungguh telah kafirlah orang menyatakan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dan tiada Tuhan melainkan akunya Tuhan yang Esa. Tak? Fa'ilam yang tahu amma yakulun, dan jikalau mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan, nasib orang yang kafir di antara mereka akan diseksa dengan seksaan yang pedih. La yamassanal ladzina kafaru minhum azabun alim. So ayat Quran ini Allah Ta'ala membicarakan berkenaan kata-kata orang kafir yang menuduh Allah Ta'ala ni Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan, sedangkan Allah Ta'ala Esa. So Allah Ta'ala jawab sini dalam satu ayat, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dan tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang Esa. Jadi dalam satu ayat Allah Ta'ala menjawab kata-kata orang kafir. Orang kafir mendakwa bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Tuhan Maryam, Tuhan Isa dan juga Tuhan Allah Ta'ala, kan? Tuhan ketiga.
Jadi Allah Ta'ala jawab, wa ma min ilahin. Allah Ta'ala jawab, tidak Tuhan melainkan Tuhan yang esa. Aku Tuhan yang esa. Nampak? Jadi dilalah kepada ayat ini, penunjuk pada ayat ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak ada sekutu. Atau yang mustahil lah. Ada kata atau mustahil. Maknanya mustahil Allah Ta'ala ada sekutu. Mustahil Allah Ta'ala itu tiga daripada tiga Tuhan. Yang ketiga pada tiga Tuhan. Sebab dia memang esa. Nampak? Atau dikatakan atau yang mustahil. Itu maksud dilalah tu. Dilalah ataupun penunjuk. Faham ya? Okey. Kemudian ayat yang ketiga, dilalah yang ketiga, ayat atau yang harus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, Allah Ta'ala menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat. Allah Ta'ala mencipta kamu dan apa yang kamu buat. Jadi Allah Ta'ala declare, menyatakan bahawa dia yang mencipta manusia, dan apa-apa yang dilakukan oleh manusia di alam dunia ni, alam jagat ni, semua adalah perbuatan Allah. Semua adalah perbuatan Allah Ta'ala. Di balik hijab lah. Di balik hijab semua perbuatan Allah. Cuma manusia dia ada usaha dan ikhtiar. Itu sebabnya yang akan diseksa, diberi pahala ialah manusia. Sebab apa? Sebab ada usaha dan ikhtiar di kalangan makhluk. Walaupun di balik hijab itu kan semua adalah perbuatan Allah Ta'ala. Dan kita tidak perlu bertanya kenapa Allah Ta'ala buat begitu dan buat begini dan sebagainya. Itu dikatakan dilalah daripada ayat ini menunjukkan kepada benda harus. Harus maknanya manusia harus dicipta oleh Allah Ta'ala. Sebab kita ni termasuk dalam kumpulan mungkinat. Benda mungkin. So benda mungkin boleh Allah Ta'ala cipta dan boleh Allah Ta'ala tidak ciptakan. Hakikatnya kita telah pun diciptakan. Itu je lah. Bila dah diciptakan, wajiblah kita usaha dan ikhtiar. Untuk beramal sebagai bekalan kita ke alam kubur nantilah dan juga akhirat. Itu. Baik. Kemudian adalah takluk itu dengan iktibar tempat terbagi pada dua bahagian pula. Kalau takluk ni kalau ditinjau daripada sudut tempat terbagi pada dua bahagian. Yang pertama, bertakluk dengan zat Tuhan dan zat lain, iaitulah sifat ilmu, sifat kalam, sama dan basar. Ada takluk kepada zat Allah Ta'ala dan juga zat yang lain, itulah makhluk. Kemudian bertakluk dengan zat yang lain sahaja, tidak kepada zat Tuhan, iaitulah kudrah dan iradah. Ini kesimpulan di belakang lah. Ini kesimpulan di belakang yang kita dah bahas panjang lebar kan. Adapun takluk dengan iktibar tempat terbagi pada dua bahagi. Pertama, takluk dengan zat Tuhan dan zat yang lain, itulah makhluk, iaitulah ilmu, sama, basar dan kalam. Jadi empat sifat ni ditakluk kepada sama ada pada zat Tuhan sendiri ataupun pada zat yang lain, itulah mungkinlah benda mungkin, kalam. Yang kedua, bertakluk dengan zat yang lain. Dia tidak takluk pada zat Tuhan, tapi dia takluk pada alam ataupun mungkinat, iaitulah kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takluk itu dengan iktibar 20 sifat 20. Takluk itu dengan iktibar sifat 20 terbagi pada 4 bahagi. Pertama, tiada bertakluk dengan sesuatu, seperti sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat manawiyah, dan juga sifat hayat yang ada pada sifat mani. Ini tak ada takluk lah, kerana tidak berkehendak kepada perkara yang lebih daripada berdiri zat Allah Ta'ala. Dia tidak berkehendak pada yang lebih, benda yang lebih di atas berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sebab apa?
Sebab segala sifat-sifat tadi, sifat nafsiyah, kila wujud, sifat salbiyah, kidam, baqa, muhalafatun ala waris, yang muta'ala bin nafsih, wadanian. Okay? Dan juga sifat manawiyah, qanu ta'ala muqadiran, muridan, hayan, samian dan sebagainya. Dan juga sifat hayat ni, jadi tugasnya hanya duduk pada zat Allah Ta'ala saja. Dia tidak ada tugas tambahan. Seperti kudrah, iradah, kalam dan sebagainya, dia ada tugas tambahan. Ini tak ada tugas tambahan. Baik, kemudian yang kedua bertakluk dengan mungkinat, iaitulah kudrah dan iradah. Kudrah iradah ni dia takluk kepada jami'il mungkinat, pada segala mungkin, dan takluknya ialah dalam bentuk ijad wal idam, mengadakan dan juga mentiadakan sesuatu. Sedangkan iradah dia takluknya taksis, menentukan, menentukan sesuatu benda lah. Kemudian yang ketiga bertakluk kepada yang maujud, iaitulah sama dan fasad, bijami'il maujudat, kan? Benda yang maujud sama ada benda yang wajib wujud ataupun benda yang harus wujud, tu takluk sama dan fasad. Kemudian yang keempat yang bertakluk dengan wajib, mustahil dan harus, iaitulah sifat kalam dan juga ilmu. Kalam dan juga ilmu. Okey. Bertakluk dengan yang maujud, sama dan basar. Bukan. Yang ketiga tu bertakluk kepada yang maujud ni, maujud ialah sama basar tu lah. Kan? Zaman masa takluk pada yang maujud. Kemudian takluk yang wajib, mustahil dan harus, itulah ilmu dan juga kalam. Ilmu dan kalam. Yang demikian nyatalah takluk sifat ilmu dan kalam itu lebih umum, dan takluk sifat qudrah iradah itu dia lebih khusus. Di antara yang khusus dan umum bila takluk sifat sama' dan masabiah. Okey, itulah habislah pembahasannya berkenaan dengan ta'aluk. Itulah ta'aluk. Penting ta'aluk ni. Kita kena faham tu lah. Tak faham nanti payah juga. So, kalau malaikat maut tanya apa, malaikat bukan nakir tanya apa ta'aluk. Ta'aluk apa? Mantap. Tahu ta'aluk. Faham kan? Takluk. So, kena faham lah. Bila nak mengaji, kena lah faham. Dah mengaji, kena faham. Kalau tak faham, balik ulang balik. Tak ada kitab, beli kitab. Kitab bukannya mahal pun. Tak? Itulah kitab. Saya hari-hari kadang beli kitab. Beli online, beli kitab. Sebiji kadang-kadang RM85 kitab sebiji. Tak? Beli kitab. Rumah mari tu banyak tak? Banyak. Saya rasa daripada sini sampai ke sana kan, saya punya mari tu kitab je. Kitab. Tapi benda tu dia tak sambung lah. Kalau disambung kan sampai ke sana lebih je. Kita harap dia jauh ni campur lah. Tu pun saya kumpul-kumpul semenjak daripada saya mengaji tu. Kumpul sikit. Ya. Sikit belilah sikit. Beli online pun sekarang ni senang, online je. Senang je, bukan payah pun, tak payah pergi kedai dah. Beli kat Shopee pun kadang kat Shopee lagi murah. Gitu. Beli tapi bacalah, jangan beli tak baca. Dah beli tak baca. Beli tak baca, tak boleh lah. Beli dan baca tak faham tu tanyalah ustaz kan, ustazah ni tak faham ni macam mana penerangan kan kita. Beli dan baca. Dan saya memanglah saya mengajar ni kena banyak rujukan, kena banyak kitab, kena banyak rujukan. Kalau tak ada rujukan kan macam mana? Betul tak? Itu. Macam ni ni kitab. Rujukan tak? Ni rujukan tak?
Qalaib Jawahir syarah kepada Fadil Matan Fatih Faridah. Dikarang oleh Abu Qutaibah Rasyidi bin Al-Fatani. Ini orang Fatani punya, orang Fatani banyak. Ulama orang Fatani banyak kitab dia kitab lama dia modernkan. Kitab lama tu dia susun balik, dia cetak balik dalam menggunakan kertas yang lebih berkualiti lah. Lebih berkualiti banding dengan yang lama-lama tu. Sebab yang lama tu kadang nak baca pun susah. Dia tulisan itu jari. Kalau lama tu kapat-kapat. Kapat-kapat susah nak baca. Jadi antara tiap ulama-ulama sekarang ni mereka cetak balik semula kitab tu. Tapi dia tulisan tu dia ada besarkan. Besarkan lagi cantik lah, lagi moden lah, lawa lah gitu. Jadi dia senang lah kita nak baca. Gitu. Boleh? Boleh tak gitu. Kalau Al-Quran tu dia buat rujuk, tidak perlu kan? Ya? Kitab Al-Quran tu dia baca ada tulisan lama dia kan yang sejawi tu kan. Lepas tu bawah tu dia pergi rujuk apa kan yang rujuk. Macam mana tengok? Yang saya ada kitab itu baru je. Quran apa? Quran Al-Karimah. Tafsir ke apa? Tafsir dia tafsir dapat dia rujuk. Mana rujuk? Ke mana nak rujuk? Dia ada kitab lagi ke? Ayolah, kadang dia buat nota kaki tu memang banyak tempat dia rujuk. Kan? Sebenarnya orang yang nak menulis kitab, dia nak karang kitab tu mesti ada banyak tempat rujukan. Tak boleh 1-2 tempat rujukan dia. Paling tidak pun 20 kitab lah kalau nak rujuk. Kalau nak karang satu buku kitab kan. Betul tak? Dia satu kita kan. Kalau kita nak memahami lagi tentang apa kita dia tu, itulah dia banyak rujuk tu. Kena rujuk lah, carilah buku yang dia rujuk tu. Kena dapatkan lah. Apa nama kitab yang dia rujuk tu? Tafsir apa? Tafsir Badawi. Carilah tafsir Badawi. Cuma larat kita nak cari. Tafsir Badawi pun dah berapa jilid. Belum tafsir Al-Munir lagi. Tafsir Al-Munir, tafsir Al-Kasyaf, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Betul tak? Tafsir Tabari, tafsir Jamal. Banyaklah tafsir Sawi. Tafsir, ialah. Tuan larat ke nak cari tu. Tafsir berapa? Surat berapa? Kadang memang dia tulis kat dekat bawah tu nota kaki tu dia kata rujukan tafsir pada ni. Tafsir Badawi, okey, surat berapa, jilid berapa, kan halaman berapa, bagi kat atas ke kat bawah ke. Carilah. Kalau larat nak cari. Kalau tak larat nak cari, bacalah yang tu. Dia. Boleh? Okey. Boleh kan? Siapa yang ada duit tu belilah kitab. Kitab sama-sama kita belajar, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Mudah-mudahan nanti bila kita masa lapang, tengoklah balik, baca kat rumah tu mudah kita faham. Yang penting usaha dan ikhtiar. Kefahaman itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang bagi kita faham. Ya, usaha adalah daripada makhluk. Usaha ikhtiar daripada kita. Pahaman daripada Allah Ta'ala. Baik, kemudian hakikat sifat yang bertakluk. Sifat mani. Hakikat sifat bertakluk ini sifat mani lah. Okey, basar. Ada 6 kan? Ada 6 sifat ada takluk. Hayat tak masuk. Hayat, walaupun hayat ni sifat mani, dia terkecuali daripada ta'aluk. Dia tidak ada berta'aluk. Kan disebut dalam kitab Matan Samsi, wal hayat la tata'allaku bi syai'in. Sifat ayat tu dia tidak ada ta'aluk kepada mana. Disebut. Yang ada ta'aluk kan sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basar dan kalam. Ada 6 saja itu. Boleh kan? Iradah, qudrah, baca daripada sini. Qudrah, iradah, ilmu, ayat sama basar. Semua ada 6 sifat ada ta'aluk lah. Ayat
tak masuk. Walaupun hayat sebab mani. Dia tak masuk dalam tu. Dia dikecualikan. Kemudian bentuk ta'alluq tadi kudrah, iradah, sama basar dan ilmu dan kalam. Okey, kudrah ta'alluqnya kepada perkara yang mungkinat, bijami'il mungkinat, dalam bentuk mengadakan ijad ataupun mentiadakan i'dam. Ijad dan i'dam. Okey. Kemudian iradah ta'alluqnya kepada perkara-perkara yang mungkinat juga, bijami'il mungkinat. Tetapi dia berbeza dengan kudrah. Tetapi kalau iradah ni dalam bentuk takhsis, menentukan. Ta, kha, sad, ya, sad. Takhsis. Ta, sad, ta, kha, sad, ya, sad. Takhsis, menentukan. Kan? Bila ada kudrah, maka adalah iradah. Iradah mana menentukan. Menentukan. Contoh kudrah tadi, contohnya Zaid, menciptakan Zaid. Iradah menentukan Zaid tu macam mana bentuk dia. Kulit dia macam mana. Iradah lah. Dia lahir kat mana. Kan berapa kilo dia lahir. Kan siapa mak ayah dan sebagainya kan. Itu namanya iradah. Menentukan. Ya, kudrah tadi mencipta Zaid. Mencipta Zaid kan. Mungkin Zaid. Kemudian sama' dan basar. Sama' yang basar tadi ta'alluqnya pada perkara yang wajib, kemudian mustahil dan jaizat, benda harus. Dalam bentuk inkishaf. Nampak inkishaf ni. Dan ihatah. Ihatah mana meliputi. Inkishaf maknanya tersingkap ataupun terdedah. Itu dikatakan sama' dan basar tadi lah. Sama' dan basar yang ada kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mengetahui benda itu wajib ataupun benda itu mustahil ataupun benda itu harus. Kemudian kalam berkata-kata. Ta'alluqnya kepada benda yang wajib berdasarkan pada Al-Quran tadi, innani anallah, kan, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah zikri, kan. Kita contoh ayat lah menyatakan benda Allah Ta'ala itu wajib ada. Kemudian yang mustahil istilah ayat tadi, waqad kafara allazina qalu innallaha salisun salasah. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaqulu la yamassanakum allazina kafaru minhum azabun alim. Okey, itu benda yang mustahil. Apa maksud mustahil itu? Mustahil Allah Ta'ala tersekutulah. Jadi menafikan apa yang didakwa oleh kafir itu, menyatakan Allah Ta'ala itu tiga daripada yang Tuhan yang tiga, kan. Yang ketiga daripada Tuhan yang tiga. Kemudian yang harus tadi ayat Quran tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala mencipta kamu dan apa tempat. Ini benar harus bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mencipta kita ni harus ya. Kalau Allah Ta'ala tak cipta pun tak ada masalah dengan Allah Ta'ala. Tidak akan mengurangkan kedudukan Allah Ta'ala. Dan dia dalam bentuk dilalah. Dilalah mana penunjuk ataupun petunjuk. Dan ilham maknanya memberi faham. Dia penama sini lah. Dilalah dan juga ilham mana memberi faham pada kita. Okey? Boleh faham tak? Boleh? Isyarat? Belum? Dah. Tak sedar? Dah ni. Yang belakang tu tuan-tuan baca lah. Sebab mani dari segi ta'alluqnya. Kemudian ta'alluq taksir. Taksir ni memberi bekas lah. Inkishaf terbuka. Dilalah tadi mana penunjuk. Pembahagian tempat ta'alluq tadi, yang ni tadi lah. Ta'alluq dengan perkara mungkin, ta'alluq pada wajib hakiki, mustahil hakiki dan juga harus hakiki. Kemudian akan datang kita masuk uraian uluhiyah. Uluhiyah makna ketuhanan. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak? Sebelum saya tutup, ada? Ada, tak ada? Tak ada. Okey, insya-Allah. Umpan tak ada soalan? Umpan tak ada soalan lah sebab di belakang. Okey.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa 'ilman mutaqabbala wa halalan barakatan katsira. Wa as'alna fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala bin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum. Cak. Saya nak shout out dulu. Cak. Tauhid dapat mengajar surah. Surah apa? Bahasa satu ya. Kita tengok dekat luar 50 lah. Surah pasal 1 ada? Bab tadi? Bab ta'aluk. Ta'aluk sama pasal. Sama pasal dan alam. Kita buka dari sini. Kita buka dari sini. Jadi, Belum lagi, saya boleh mantap lagi. dia yang cari apa ya? Tunggu saya. Ketika kehadiran Bapak? Nanti tengok nanti lah. Tak, saya kena isi dalam ni. Saya kena isi dalam ni. Cuma lagi 10. Berapa? Berapa? 17. Lagi 10. 17 ke 15? 17. Ada. 17. Okey. 17. Alright, selesai. Simpan.